Kalau anda pernah dengar tentang Dakar Rally, anda akan familiar dengan model yang ada di depan saya ini. Ini ialah model African Twin Adventure Sport 1100cc tahun 2021. Dan apa yang menarik tentang model ni ialah ia menggunakan sistem DCT, iaitu gear dia akan bertukar secara auto. Sebelum saya teruskan, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel kami. Jom! Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, ini ialah model African Twin Adventure Sport. Dia dilengkapi dengan sistem DCT. So, gear dia akan bertukar secara auto lah bila kita ride. So, sistem DCT ni sama dengan macam yang kita nampak dekat model ADV 750. Dan sebelum kita masuk kepada topik DCT dan African Twin ni, kita tengok dulu macam mana design dan body African Twin ni. Kalau kita tengok, memang solid, memang tegap dan memang sinonim lah dengan Dakar Rally model African Twin ni. Kesemua lampu yang ada pada African Twin ini menggunakan sistem LED. Dan kalau kita tengok, headlight dia masih lagi mengekalkan bentuk eagle eye yang sinonim dengan Honda. Headlight dia dilengkapi dengan sistem adaptive headlight. Saya rasa adaptive headlight ni ialah standard untuk adventure bike bersisi besar macam African Twin ni. Design dia dilengkapi juga dengan windshield, tapi untuk tahun 2021 ni, sistem windshield dia masih lagi mechanical, iaitu kita tarik dan turunkan. Dia ada 2 step je. Tapi pada pendapat saya, mungkin kita nak bawa motor African Twin ni secara lasak, dan mungkin kalau windshield ni bersifat elektronik ataupun menggunakan sistem elektronik, agak susah untuk kita replace dia. Okey, kalau kita tengok, dia juga dilengkapi dengan handguard yang ada, yang memang akan datang sekali dengan model Adventure Sport ni. Kita pergi kepada seating. Seating motor ni memang selesa lah. Seating position dia memang besar. Even saya yang besar ni memang selesa bawa motor ni. Untuk bahagian enjin, model African Twin Adventure Sport ini dilengkapi dengan 1084cc parallel twin dengan 100.5 horsepower dan 105 Nm torque. Ia dilengkapi dengan sistem transmission DCT. Untuk bahagian tangki pula, ia menggunakan 24.8 liter. Untuk tayar hadapan, ia menggunakan saiz 21 inci dan tayar belakang 18 inci. Kedua-dua tayar menggunakan spoke rim yang dipasang ke luar. Ini bermakna anda boleh menggunakan tayar tubeless. Seperti yang kita tengok dekat depan ni, monitor yang ada pada African Twin Adventure Sport ni ialah 6.5 inci TFT dengan ada satu instrument panel untuk kita tengok kita punya meter dan juga gear change lah, dan juga odometer. Sistem suspension yang ada pada African Twin ini ialah sistem Showa. Honda dengan Showa memang tak boleh nak dipisahkan lah. Yang menariknya, dia ialah preload adjustable. Kita boleh tukar dia punya mode tu bergantung kepada kehendak kita. Contoh, kalau kita tengok, dia dekat touring mode tu, dia akan ada sistem yang kita akan boleh pilih antara single rider, double rider ataupun ride with luggage. So dia akan berubah ketinggian dia mengikut setting yang kita pilih untuk kesesuaian ride kita. Okey, bercakap tentang sistem DCT dan African Twin Adventure Sport ni. Kenapa ada sistem DCT dekat model African Twin Adventure Sport? So, sistem DCT ni membolehkan motosikal tu untuk tukar gear secara automatik. Maksudnya kita tak perlu fikir pasal gear ratio, gear change ataupun rev match, sebab sistem DCT akan buat semua tu untuk kita. So, kalau kita tengok, dia ada 4 mode riding. Dia ada off-road, gravel, urban dan juga tour. Tengok pada skrin saja kita dah tahu dekat tour ni memang lagi banyak information berbanding 3 mode tu. Model African Twin Adventure Sport ni lebih tertumpu kepada touring, iaitu long distance ride dan long ride. So, adanya sistem DCT ni memang satu kemewahan. Kita tak payah fikir bila kita long ride, bila kita long distance pasal gear ratio, gear change ataupun suspension kita. Dia akan buat semua tu untuk kita. Itu yang best pasal African Twin Adventure Sport dengan sistem DCT ni. Dia ada auto dan juga manual transmission. Tapi untuk kita tukar gear ialah kita pakai kita punya thumb. Tak perlu tarik clutch. So thumb dia untuk up gear dan thumb down untuk drop gear.
ada option untuk rider mana nak enjoy dua-dua. Tapi sayang kalau kita tak pakai sistem DCT, iaitu the main system dekat keempat-empat mode. Okey, kita masuk pengalaman tunggangan African Twin Adventure Sport ni pula. So saya nak bawa motosikal African Twin ni fully menggunakan sistem DCT untuk keempat-empat mode. Okey, kita pergi kepada urban mode, iaitu apabila kita bawa dekat kawasan highway ataupun kawasan bandar. Apa yang dapat saya rasa bila saya bawa ni dekat kawasan bandar, menggunakan sistem DCT ni, apabila kita ambil corner ataupun kita nak U-turn, kita akan rasa awkward sikit, kita akan rasa tak selesa sebab kita rasa nak drop gear. Sebab DCT ni dia akan tukarkan gear kita secara automatik. Tapi motor ni still perform okey. Dia cukup bagus sebenarnya. Cuma kita kena adjust kita punya riding style. Salah satu contohnya ialah kita punya throttle response ataupun throttle control kita. So dia macam back to basic bila kita pakai sistem auto gear change ni. Kita kena kawal, kita kena cari sweet spot ataupun rentak yang macam mana supaya kita boleh rasa power tu cukup dan rasa selesa bila kita ambil corner ataupun ambil U-turn menggunakan sistem DCT African Twin Adventure Sport ni. Apabila saya tukar daripada drive mode kepada sports mode, everything change, segalanya berubah. Sebab sport mode dia sangat cemerlang, sangat powerful. So masalah yang saya cakap rasa tak selesa bila corner dengan ambil U-turn tu, semuanya dah tak ada. Sebab sports mode ni lebih agresif, lebih ganas dan lebih bagi power. The drive mode ni lebih kepada keselesaan dan lebih santai. Jadi untuk dia punya auto gear change, drive mode ni sangat sesuai untuk kita masuk ke bandar, masuk ke long ride. So itulah gunanya sistem dia. Senang cerita kalau nak rembat ni memang pakai sports mode lah. Tapi tak semesti all the time kita nak pakai sports mode. Sebab kita perlukan pemanduan yang selesa. Nak utilize sepenuhnya sistem DCT ni. Untuk gravel dan off-road mode, saya rasa dia berfungsi dengan baik. Saya tak rasa nak tukar tu manual transmission pun apabila saya jalan dekat kawasan jalan yang macam ni. So dia punya gear ratio dengan dia punya rev mesh tu baik bagi saya, dan bila saya pulas the throttle, dia akan tukar gear dengan cemerlang dan dia akan bagi power yang cukup, yang apa yang saya nak untuk saya berseronok dengan motor ni dan have fun dengan motor ni. Senang cerita, dia dah tune mode off-road dan gravel ni sangat cemerlang ataupun sangat cun-cun cantik je dengan sistem DCT dengan dia punya ABS dia. Sebab bila kita tukar mode gravel dengan off-road, ABS dia akan setting off-road dan suspension dia akan ada sikit lembut. So combine semua benda tu, kita akan dapat experience riding yang sangat best lah. So untuk orang yang macam saya agak baru ataupun intermediate level, sistem ni merupakan satu kemewahan ataupun luxury yang saya sangat-sangat appreciate dekat African Twin Adventure Sport ni. Dan secara kesimpulannya, African Twin Adventure Sport ni memang seronok untuk ditunggang di mana-mana kawasan pun. Jadi itu yang saya dapat simpulkan kepada anda semua tentang motosikal African Twin 1100 Adventure Sport ni. Pada pendapat saya, memang kalau siapa-siapa yang beli motosikal ni, kalau anda semua beli motosikal ni, anda akan berpuas hati. Sebab seat dia memang selesa untuk kita bawa long ride. Mode-mode yang ada dia sangat best dan menggunakan sistem DCT, tak perlu risau untuk go on full auto, pergi ke jalan besar, jalan kecil, jalan highway ataupun jalan tidak berturap. Anda still akan have fun dengan motosikal ni. Full package, memang komplit dan sangat berteknologi tinggi. Bagi anda yang berminat dengan African Twin Adventure Sport, anda boleh dapatkan di Honda Big Wing dengan harga RM117,888. So saya ucapkan terima kasih kepada Honda Big Wing kerana bagi saya peluang untuk pandu uji model African Twin ni, dan terima kasih juga kepada Abang Gan lah. So kalau anda sukakan konten-konten yang menarik seperti ini, jangan lupa teruskan subscribe kepada channel Pandu Laju dan layari www.pandulaju.com.my untuk dapatkan info-info menarik tentang automotif. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, hopefully dengan motosikal yang lagi best untuk saya ceritakan kepada anda semua. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa lagi guys.